Astaghfirullahalazim. Maka di sini dapat kita fahami bahawa syaitan itu boleh berubah dalam bentuk rupa manusia, yang mana kita boleh melihatnya, berbicara dengannya, dan kita boleh memegangnya, kita boleh menangkapnya dalam rupa bentuk manusia. Kita bahkan mungkin boleh memukulnya, mencederakannya, bahkan membunuhnya. Kerana dalam posisi itu, menurut guru saya, adalah jelmaannya membentuk manusia ataupun bentuk-bentuk yang fizikal. Ketika kita pukul dia, dia akan sakit. Ketika kita bunuhnya, dia akan mati. Sambungan kepada hadis, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, sesungguhnya daripada dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan Imam Nasa'i berbunyi, Ubay bin Ka'ab mengatakan, mempunyai bekas berisi kurma dan menjaganya. Ternyata ia mendapati kurmanya berkurang. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang merupakan seorang remaja di atas kenderaan. Maka Ubay berkata kepadanya, apakah kamu daripada bangsa jin atau kamu daripada bangsa manusia? Dia berkata, aku daripada bangsa jin. Di akhir hadis ini, jin berkata kepada Ubay, kami mendengar bahawa kamu senang bersedekah dan kami sangat suka kalau kami mendapatkan makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami daripada kalian? Dia berkata, ayat kursi ini. Kerana kejadian itu pun dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka baginda SAW bersabda, pendusta itu berkata benar. Yakni syaitan itu berkata benar. Jadi dapat kita ambil manfaat juga daripada hadis ini. Ketika kita mendominasi syaitan, yang ini syaitan itu dalam keadaan takut dan tidak cuba mempermain-mainkan kita, kita boleh meneliti pendapat ataupun perkataannya dengan hadis-hadis, apakah benar ataupun sebaliknya, untuk kita mendapatkan manfaat. Tetapi ketika orang yang bertanya itu adalah orang yang lemah ilmunya, ketika orang yang bertanya itu orang yang lemah akidahnya, lalu dia mendapatkan khabar daripada jin, maka dia senang untuk dibohong. Kerana Rasulullah berkali-kali mengatakan mereka adalah pendusta, mereka pasti akan berdusta. Al-Hafiz Ibn Hajar menjadikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya sebagai dalil bahawa syaitan dapat menampakkan diri dengan mengubahkan wujudnya sehingga dapat dilihat secara jelas. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya dia, yakni syaitan dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu daripada satu tempat yang tidak kamu dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini khusus kepada syaitan yang tidak menyerupai ataupun tidak menjelma, masih dalam wujud asli. Pada kesempatan yang lain, beliau Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Rabi', dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku dapat melihat jin dalam bentuk aslinya, kami menganggap persaksiannya tidak diterima kecuali kalau dia seorang Nabi. Menunjukkan Imam Asy-Syafi'i juga menentang ataupun membantah kelompok yang mengatakan dia dapat melihat jin ketika dalam rupa asli. Maka ketika mana kita pergi kepada seorang perawat ataupun kepada orang-orang tertentu, lalu dia mengatakan dalam badan kamu ada 200 ekor jin, itu ciri-ciri orang disebut termasuk dalam ungkapan Imam Syafi'i, iaitulah persaksiannya ditolak. Ini kamu jangan percaya pada percakapan dia, dia bohong. Dia berbohong ataupun dia melihat dengan menggunakan perkhidmatan jin. Ya, ini mata dia sendiri ada gangguan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani, Ibnu Abi Hatim, ular-ular adalah perubahan bentuk daripada bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk daripada Bani Israel. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada puncak punduk unta terdapat syaitan, maka hinakanlah mereka dengan mengenderainya. Hadis riwayat Hakim.
Hadis sahih riwayat Hakim. Daripada Abu Qilabah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya anjing-anjing itu bukan termasuk makhluk Allah, nescaya aku perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup, maka oleh kerana itu bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas, kerana dia adalah daripada bangsa jin ataupun syaitan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Musaqat, halaman nombor 47.